Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa qudwatina Muhammadinil mab'uts rahmatan lil alamin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahimana wa an yaftaha alaina futuhal arifin innahu ala kulli syai'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan mulai kita mengaji kitab Wasiyatul Imam Abi Hanifah fit Tauhid. Jadi kita ngaji kitab Tauhid di sisi Abu Hanifah, iaitulah salah seorang ulama mujtahid mutlak dan ada 4 orang jadi ni ahli sunnah wal jamaah. Jadi sebelum baca kitab dia, kita mari dengar cara rekah apa dah Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah ni seorang ulama dalam masa tabi'in. Dah ulama dalam masa tabi'in, dia dengan sahabat, setengah daripada sahabat yang tanya Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik ya de gapara dia ni seorang seorang ulama yang mutlak, lahir dia hidup dia tu di di Iraq. Dia lahir pada tahun 80 Hijriah. Dia meninggal pada tahun 150 Hijriah. Dia ni seorang mula-mula lah dari kalangan Pak Muzhab dia lah mula-mula Abu Hanifah ni, dan nama penanya Nu'man bin Sabit. Maka dia ni dalam masyarakat dari 70 tahun dia duduk tu, dalam 80 hingga sampai 150 tu, kita kecek sudut ilmu akidahnya. Masa tu ada dah Mu'tazilah. Jadi mula dia ni ada dah Mu'tazilah, yang keduanya Khawarij, yang ketiganya Syiah, dan juga setengah daripada Musyabbihah. Jadi kita nak ngaji ni kitab Wasiyah Abu Hanifah tertengah ilmu tauhid. Dan juga ada satu masalah, tertengah masalah fiqh, ada juga satu masalah. Jadi karena Imam Abu Hanifah tertengah ilmu tauhid ni bukan sebuah ni, bukan ada lagi sebelum badan ni. Setengah daripada kitab dia lagi, iaitu kitab Fiqh Akbar. Yang keduanya Fiqh Absad. Lepas tu alim wa al-alimu wal muta'allimu. Lepas tu kitab Wasiyah. Jadi kita dari kitab yang tersebut saat ni, mari ulama belakang, iaitu Abu Mansur Maturidi, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, sebagai rojok sebagai sumber. Jadi masalah yang ada dalam kitab Abu Mansur Maturidi semua tu ada mana diambil dari kitab Abu Hanifah. Jadi seolah kitab Wasiat Abu Hanifah ni merupakan kitab masail dalam kitab kalum mazhab atau Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Maturidi rahimahullahu taala. Tapi dengan sebenarnya kalau kita kira Abu Hanifah ni, kalau kita nak kecek dia, boleh kata dia lah orang mula-mula dari Ahli Sunnah wal Jamaah karya kitab, tapi tak ada masyhur. Kenapa? Kerana masa dia ni syubhat pun tak ada banyak, tak sama pada masa Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Abu Mansur Maturidi. Jadi Abu Mansur Maturidi dan juga Abu Hasan Al-Asy'ari bukan yang makna kata dia buat mazhab baru. Dia ni seolah tak nak menegakkan apa yang ulama sebelum dia, khususnya Abu Hanifah ni lah. Jadi insya-Allah kita ngaji kitab ni merupakan ngaji tauhid ulama dari masa salaf. Jadi ulama yang kita ngaji ni ulama yang duduk dalam masa salaf. Oleh kerana salaf ni bukan makna mazhab, mana masa selepas pada Nabi kita meninggal sallallahu alaihi wasallam 300 tahun.
Maka ulama yang duduk duduk dalam masa tersebut dia panggil ulama salaf. Maka salaf bukan semua molek, habis tu dia kait pula salafus soleh, salafu as-soleh. Maka dalam masa salah ni, kalau kita buat umum je, kalau molek belaka kok, jadi masuk bih itu yang lain lagi lain pada ahli sunnah wal jamaah. Kita temu Mu'tazilah salah juga, Karramiyah, Musyabbihah salah juga, Syiah salah juga, Jahmiyah pun salah juga. Tapi salah kita naknya itu salafus soleh, iaitulah jalannya kita ahli sunnah wal jamaah. Dah. Jadi Abu Hanifah ni banyaklah karang ni, tapi sebutnya sudut ilmu tauhid. Baik, nah jadi kita nak belajar ni kitab kecil, lebih kurang apa muka 3 muka surat. Nah, kitab kecil. Jadi sesuai lah dengan masa tu masa Abu Hanifah. Orang pada masa tu ia tak sama dengan orang masa kebelakang ni. Jadi kita boleh buat perbandingan lah ilmu kalam, ilmu tauhid pada masa Abu Hanifah dengan masa kita, iaitu masa yang kita dah belajar sifat 20 ni. Jadi kita tengok adakah berlawan ataupun tidak. Kita boleh perbandingan dengan mana kita dah ngaji kitab Qaridah, Kifatul Awam kita katanya. Jadi kita boleh buat perbandingan. Adakah berlawan? Kalau tak berlawan, kalau selaras tengok, kita boleh buat perbandingan. Mudah-mudahan jadi manfaat kita ngaji kita ni, dunia dan juga akhirat. Jadi dalam kitab wasiah ni, dalam tiga muka surat ni, isi kandungnya yang mana yang nak kecil ni ada 12 masalah. 12 masalah. Yang pertamanya dia panggil masalah iman. Dia nak perkenalkan iman, apa takrif iman. Lepas tu masalah ziyadah wa nuqsan. Ziyadah wa nuqsan. Tambah imeh, kurang imeh. Masalah yang kedua, masalah amal faraid, iaitu amal fardu. Makna perbuatan zahir, perbuatan hak fardu, perbuatan apa dah? Benda fadilat, fadail panggil, dan juga perbuatan maksiat. Termasuknya orang buat dosa besar. Apakah hukum orang buat dosa besar? Masuk dalam masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, masalah istiwa. 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 Tafsir masalah Ar-Rahman ala istawa. Tengok Abu Hanifah lagu mana? Dia pandangan dia tertengok istiwa. Yang keempat pula Quran kalamullah, iaitu Quranul Karim tu ghairu makhluk. Kalam Al-Quranul Karim iaitu kalamullah ghairu makhluk. Masalah yang kelima, semulia-mulia umat, semulia-mulia manusia, semulia umat Nabi Muhammad SAW, selepas dah Nabi kita meninggal, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dia kata bab tu, yakni Khulafaur Rasyidin. Mana kata orang semulia afdal ummah ba'da Nabi SAW, Abu Bakar, lepas tu Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dan juga Sayyidina Ali. Lepas tu yang kena pula kata khalqu af'al ibad, kata af'al al-ibad, yakni perbuatan hamba. Yang ketujuh kata makna rezeki. Rezeki lah kita panggil dah. Yang ke-8 masalah ke-8 kecil masalah mampu hamba atas buat, kuasa hamba atas buat apa saja. Kuasa hamba buat. Dan yang ke-9 masalah fiqh, iaitu masalah sapuh dua khuf. Iaitu boleh ke orang duduk tempat sejuk ni dia pakai khuf. Sapuh dua khuf. Dia nak ayat sapuh dua khuf ni sabit. Dan juga mayekosa buka puasa bagi orang safir ruksah. Yang kecil bab tu. Ni kecil bab fiqh. Seterus pula dari itu bab masalah itu masalah ke-10, masalah al-qalam. Qalam hakun, qalamnya itu hak tulis di Lauh Mahfuz. Masalah ke-11 dia kata masalah iaitu azabul qabr, azab kubur.
sego neraka timbe amale. Lepas tu baca kitab di akhirat esok tu hewi catat teh yang ditulis muka bumi ni. Nah, hakun seperti mana kita belajar lagi kitab Kharidah. Yang ke-12 kecek bangkit. Bangkit lepas sekali yang kedua ru'yatullah. Dah syafaah. Dah. Lepas tu bersihnya Siti Aisyah. Siti Aisyah ni tuduh kata ia berzina dah. Yang tuduh tu bersih. Tak, Siti Aisyah tak ada berlaku benda fahsyat. Lepas tu kekal ahli syurga, kekal neraka. Tu dah. Ni dalam kitab sikit ia kecil 12 masalah ni. Semua 12 masalah. Dah. Jadi insya-Allah kita akan boleh tahu bersama. Jadi kita wasiat ni kalau kita tengok agak kita yang diambil oleh ulama, khususnya ulama kalau tauhid kau ada mazhab Abu Mansur Maturidi. Dah mazhab Abu Mansur Maturidi dan dia ni salah satu imam ahli sunnah wal jamaah daripada dua imam iaitu Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan juga kalau ulama dalam mazhab fiqh Hanafi ni penting benar masalah wasiyah Imam Abi Hanifah. Walaupun kita Asy-Syafi'i tak ada masalah. Kita tengok wasiyah Abu Hanifah dan ada masalah tauhid. Baik, kita baca, kita mulailah kita Bismillahirrahmanirrahim. Tak dah. Jadi kita pergi nuskhah yang kita belajar ni, nuskhah yang ditahqiqkan oleh Imam Al-Kausari, Allamah Al-Syekh Muhammad Zahid bin Hasan bin Ali Al-Kausari. Imam Kausari rahimahullahu ta'ala merupakan Syekhul Islam yang terakhir dalam pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Kebiasalah dia ni orang alim, orang yang menghidupkan dan ihya akan turas khususnya turas bab tauhid. Bab tauhid sama ada Asy'ari dan juga Maturidi. Dan juga maksud kalau fiqh Hanafi, usul fiqh Hanafi. Dia ni Imam Al-Kausari, guru, kita kata guru bagi guru Syekh Ali Jumaat. Dia ni guru bagi Syekh Abdul Fattah Bergodah, guru bagi Syekh Ali Jumaat. Mana kebiasalah dia ni. Orang yang menolak syubhat pada masa dia. Salah seorang ulama yang menolakkan, mendengarkan kebenaran, menolakkan syubhat pada masa dia tu. Dia meninggal dah tahun apa juga ni? 1371 baru lah. Baru lah. Mana ulama dari Qur'an akhir Qur'an 14. Kausari rahimahullahu ta'ala. Tengok dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, al-imanu iqrarun bil lisani wa tasdiqun bil janani. Jadi apa dah musannif kita iaitulah Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Dia kecek tertengah masalah ta'rif imam dulu. Iman makna kata ikrar bil lisan, mengaku dengan lidah, tasdiq bil janan, dan juga membenarkan dengan hati. Jadi kena kacuh ruang ni. Kena sekali ruang ni. Yani ikrar bil lisani wa tasdiqun bil janani. Mengaku dengan lidah, itu aku mengaku dengan lidah dan membenarkan dengan hati. Jadi kita mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, serta hati kita benar. Bukan aku lidah saja. Tapi kalau dia kata apa pula? Wal iqraru wahdahu la yakunu imanan. Mengaku dengan lidah saja dan wahdah, yani munfaridan, la yakunu imanan. Tidak adalah ia ikrar saat itu iman. Tak boleh panggil lagi iman. Orang mengaku dengan lidah kalau tanpa dengan tasdik bil janan, tak boleh panggil lagi iman. Buat apa? Ilat musannif kita iaitu lah Abu Hanifah. Li'annahu law kana imanan
Jikalau adalah ikrar saat itu iman, ikrar tu panggil iman. Nah, kalau kita katanya ngaku saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita kata. Patah hati dia tak nak ni. Hati dia tu sebagai tipu saja, kita katanya. Lakanal munafiquna kulluhum mu'minina. Dah. Nescaya orang munafik, orang yang berpura-pura masuk Islam, dan semua tu mukminina. Saya ada mukmin lah dia. Dah. Jadi tak mada. Kalau gitu orang munafik kita katanya okey, tak ada adibut lagi. Tapi tetangga kita orang syariah ni, kita nak hukum dia tu sebab masalah hati tu ya di antara dia dengan Tuhan. Apa dah jadi kita orang sama-sama hamba ni, kita nak hukum kata dia tu tak mukmin tak leh, selah mana dia tu mengucap ada dua kalimah syahadah. Jadi kita bolehlah nak jalankan apa hak syariat Islam tu, nikah seperti nikah. Syariat Islam kalau mati boleh bagi pesaka, boleh taruh di kubur, boleh kapal mayat dah, tak tanah taruh di kubur. Dah. Cumanya masalah hati tu hak tu jangan Tuhan lah. Jadi kalau yang mengucap dah, jadi kita ni jalan hak suai saja, sebab mengucap musyana sebagai syarat untuk kita nak menjalankan syariat Islam. Adapun ya dengan Allah Taala tu, ya dengan Tuhan lah, tertengah hati dia tu. Dah. Jadi ikrar saja tak panggil iman. Kalau panggil iman juga orang munafik dia mukmin semua. Dah. Dia kena dua tu kena duduk sekali, ikrar bil lisan wa tasdiqum bil janan. Yakni membenang hati, terima, hati terima semua apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, terima, tak ada nak ingkar, tak ada nak pakai bohong. Bukan sekadar aku kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi masih duk syok lagi masuk tak boleh. Tu tak panggil. Hati kena tasdiq bil janan. Wa kadzalikal ma'rifatu wahdaha, dan demikian seperti demikian itu juga seperti mana? Seperti kata ikrar wahdah. Seperti katanya ikrar wahdah. Nah, jadi lagu mana? Jadi al ma'rifatu wahdaha ay kadzalik. Ya asal tu. Nah, ma'rifatu tu mubtada muakhar, kadzalik panggil khabar muqaddam. Boleh. Jadi mubtada muakhar, khabaru muqaddam. Dah. Jadi ma'rifatu wahdaha kadzalik maknanya. Yani mengetahui saja, yani hal keadaan itu ma'rifatu wahdaha, wahdah ma'rifat munfaridah maknanya itu. Jadi hal kadzalik. Jadi seperti itu juga seperti ikrah. Seperti nasbah apa? La yakunu imanan. Tak panggil iman juga. Kalau tahu saja, tak mengaku dengan lidah, tahu tak mengaku, nah tak jadi iman. Wak apa boleh kata gitu? Li annaha, karena bahwasanya makrifah tu, lau kana imanan, jikalau adalah makrifah tu iman, lakana ahadul kitabi kulluhum mu'minina. Nescaya adalah ahli kitab, yakni pemeluk yang mengikut Nabi Musa AS dan juga Nabi Isa AS, yang ahli kitab. Kulluhum, semua mereka tu mukminin, tapi wakilnya tak. Wakil mereka tidak beriman, sedangkan dia mau tahu. Tahu ke tak tahu, sebab semua tu dah tercatat. Dah nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Taurat dan Injil. Dah. Tapi mereka tak ada ikrar, tak ada nak mengaku. Tapi bagaimana mau tahu? Tak angin beriman. Dah. Jadi iman ni kena ikrarun bil lisan wa tasdiqun bil janan. Ini ta'rif di sisi Abu Hanifah. Iman ialah ikrar bil lisan wa tasdiqun bil janan. Kena duduk sekali dulu, tak boleh asing mana satu. Kalau asing mana satu tak panggil iman. Dah. Qala Allah Ta'ala, ini menepati dalil yang mana Abu Hanifah katanya orang munafik tak panggil beriman. Qala Allah Ta'ala fi haqqil munafiqina, telah berfirman, ini dalil
Dan yang mana Abu Hanifah dia dakwa katanya ikrar saja tak ada email. Sebab kalau email membawa kepada orang munafik semua tu berimej. Pada hakikat tak ni dalil dakwa dia. Jadi ulama dulu pun dia kecek apa semua tu ada dalil semua. Nah, in kuntana kilan fasihah wa mudda'iyan fadalil. Ha ni kata. Padahal kaedah tu kaedah dia tercatat bab belakang dah. Belakang bukan masak Abu Hanifah. Cuma nak ayat katanya dalam cara manhaj ilmi ulama dulu pun lagu ni lah. Jadi orang ulama belakang ni tiru ulama dulu caranya. Artinya satu dakwah tak lepas pada dalil. Satu dakwah tak lepas pada ad-dalil. Ha ni dan qala Allah Taala telah berfirman Allah Subhanahu Wa Taala ini sebagai menepati dalil yang mana orang munafik tak beriman. Fi haqqil munafiqina pada hak orang munafik. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Ni dalil. Surah Al-Munafiqun ayat 1. Dan Allah Taala menyaksi. Nah, Allah Taala saksi sendiri sesungguhnya orang munafik itu bohong. Bukan benar tak dia beriman. Ini hikayatnya makna masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam iaitu Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Dia berpura beriman. Apa saja nak turut Nabi tapi yang sebenarnya mereka ning nak kena Islam. Nabi hajar lagi masuk perpengengit dak ya tak ada lagi bahkan dia menakuti orang mukmin yang lain pula. Bahkan dia ni sokong orang kafir-kafir yang nak lawan yang nak itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada masa tu. Jadi orang munafik ni bohong. Tapi Nabi kita tahu dah, Allah Taala tahu dah dia, tapi nak ayat katanya ilmu Nabi tahu orang kata orang munafik tak ada beriman kali itu ya ilmu khususiyat apa yang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi khususiyat tapi itu Nabi kita ya kira zahir. Dia tak ada nak bunuh. Dia tak ada nak tu kira zahir. Sebab apa? Sebab ni sebab kira zahir. Syariat ia kira zahir. Jadi masalah syariat semaya, poso, nikah kahwin kira zahir. Selama mana mereka mengucap dua kalimah syahadah panggilkan Islam. Masalah iman tak iman itu ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia ni tak boleh duk hukumkan masalah iman seseorang. Dah. Wa qala Allah Taala fi haqqi ahli kitab. Ini dalil yang mana Abu Hanifah dakwa katanya orang makrifah saja tak mada nak anggap iman. Sebab kalau kata mada nascaya ahli kitab semua beriman. Wakil tak. Ahli kitab tak anggap beriman. Allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yang memberi allazina atainahumul kitab. Mereka itu iaitu ahli kitab yang kami berikan mereka itu kitab. Yang ini kitab iaitu kena pada kitab samawi. Ya'rifunahu, mereka itu tahu akan kitab tu. Yakni benda yang duduk dalam kitab tu mereka tahu. Katanya di akhir zaman ni Allah Taala akan hantar seorang nabi namanya Muhammad. Dalam kitab Taurat, kitab Injil mereka tahu. Kama ya'rifuna abna'ahum. Ia tahu benda yang duduk dalam kitab Taurat dan Injil itu seperti mana mereka tahu anak-anak mereka. Mana tahu sengerti. Kecek kata ni Allah Ta'ala banding enggak mereka tahunya seperti tahu mereka. InsyaAllah kita sambung pengajian kita lain kali pula pada muhadarah khatimah pada katanya wal imanu la yazidu wa la yanqusu. Kama dia kata wallah